Oh, okay, ni. Alright, hari tu kita berhenti kat sini kan. Teacher tak pergi kat nota apa dah sebab teacher nak terus pergi kat latihan. Okay, hari tu dah teacher minta buat sendiri. Yang ini kan. And then yang ini pun teacher dah bincangkan. Yang ni pun minta buat sendiri. Persamaan ni, equations ni. Ni pun yang ini buat sendiri juga ni. Apakah dia macam tu dia punya isi tempat kosong. Lagi apa? Ini pun sama, isilah tempat kosong tu. Okay, ni harapnya boleh buat lah. Ini mendapkan hijau ni ambil yang ini mendapkan hijau. Satu lagi, okay, tak payah teacher bagi jawapan untuk ini sebab takutnya tak tahu kan. Okay, siapa yang tak bersedia lagi tu teacher tak tunggu . Alright, so ini adalah tindak balas antara iron nitrate dengan potassium hydroxide. So menghasilkan yang inilah. So nombor 2 tu diminta buat ionic equation. Kalau ionic equation mesti melibatkan insoluble. Insoluble sebab dia form precipitate. Insoluble salt, dia form precipitate lah. Okay, yang ini mungkin ramai tak tahu kan sebab kita bukannya belajar secara detail pun. Ini tambahan. Ini. So yang menyebabkan warna, yang mendapatkan warna hijau tu adalah yang ni ni precipitate punya ion. Lepas tu satu lagi teacher terus bagi jawapan. Apa tu? Dengan apa tu? Sodium hydroxide dapat FeOH3. Kalau FeFe ni dia mesti precipitate sebab apa? Tengok sini Kalau yang ini kan FeOH2 kan bermaksud dua ni milik charge-nya ion kan? Iron. Ni kan. So kalau ada Fe ni dia mesti form mendapan selalunya. So Fe2 plus ni memang warna dia hijau. Memang hijau. Ada satu lagi kan yang ni kan. Yang ni pun mendapan juga precipitate. Kalau Fe3 plus mesti warna dia brown. Macam itulah. So buatlah ionic equations. Kalau ionic equation mesti untuk yang tak boleh soluble. Yang menghasilkan. Okey tak tahu. Mute. Allah. Ngamuk. Tutuplah tu. Kan bunyi mengamuk tu sekarang. Okey Fe3 plus brown. Kamera tutup lah. Tak apa pun. Okey, ini buat sendiri. Praktis lah. Yang ni dah bagi. Okey, ni teacher minta kira sendiri. Sangat simple. Kalau malas tu memang setan merata-rata di sekeliling awak tu. Okey, ni pun buat sendiri. Cuma teacher nak pergi kat sini. Mungkin hari ni bolehlah masuk preparation soft salt. Soalan sangat banyak teacher bagi tapi tak semualah yang kita cover. Yang selebihnya try buat sendiri, tak dapat jawapan baru tanya teacher. Okey, pergi kat latihan 28. So kita buat sikit lah, at least adalah tegarlah sikit kod. Tegarlah sikit kod. Kita buat latihan 28 ni. Teacher aim soalan-soalan panjang ginilah walaupun tak ada apa pun. Okey, yang ini adalah 6 point berapa tu yang ini kan? Yang gram dm cube, gram per dm cube nak pergi kepada mol per dm cube. And then ada satu yang ni kan. Teacher dah go through hari tu kan. Yang ini. Itulah. Okay, untuk yang ini. A student dissolve in 50 gram of anhydrous copper to sulfate. What is concentration? Tak keluar soalan gini kan. Sebabnya mudah sangat kan. Concentration. Kita belajar apa tu? Mass over solute kan. Volume volume of solution bukan solute. Volume of solution. Okay. Senang je lah kan. So pergi satu je lah.
50 gram bahagi dengan 250, sorry, tak boleh buat dalam 250 sebab unit dia yang kita belajar adalah dm -3. Satu lagi molarity tu iaitu ataupun dia akan tanya ini kan. So pastikan cm cube tukar jadi dm cube. Dia macam ni, 1 dm cube bersamaan 1000. Mungkin ada yang tak faham ni gini kan. So ingat je kalau nak tukar cm cube nak pergi ke dm cube bahagi 1000. So bahagikan 1000 dululah. Akan dapat 0.25 dm cube. Then barulah dapat dalam 200 gram dm cube. So hati-hati kat sini mudah kan, tapi takut terlupa nak tukar unit. Okay, selepas tu gram-gram je ke ni? Yang ini penukaran. Okay, berapakah kepekatan? Calculate the concentrations of 0.5 mole of sulfuric acid in gram. So kalau mole dm cube nak pergi ke gram nak buat apa? Bahagi ke darab dengan molar mass. Tak ingat? Tak tahu? Tak ingat ke Mamai? Macam mana nak tukar? Ni tadi apa? Mol pergi ke ni kan? Gram per dm cube. Darab. Molar. Yes. Kalau nak ikut cara teacher yang pakai unit je tak nak hafal kan? Tak apa. Okay, lambat sikit lah kan? 0.5 darabkan dengan molar mass of sulfuric acid. Kira lah 2 tambah dia bagi kan? 32 tambah 64 sebabnya oksigen dia ada 4. So dapatlah 49 gram dm cube. So jawapan semua dia diberi tunggu tuan dia je yang buat. Tuan dia lah sebab teacher dah bagi ni. Yang awak lah juga ni. Tak buat klik-klik kat situ. Okey, seterusnya ni buat tak? Yang ini sekejap teacher tengok. Boleh lah. Okey, soalan 30 laju-laju nanti kalau tak sempat snap lah. Alright, so soalan ni dia tanya bila tanya hubungan antara relationship ni kan, kalau state ni buatlah, kalau ada formula buat formula je. Ataupun nak ubah formula tu dalam bentuk ayat, itu yang teacher takut juga tu kan. Sebabnya kita tak tahu nak buat ayat yang spesifik kan. So buat kalau ada formula and then satu markah je, maknanya memang formula boleh lah. Kalau dia sampai 2, 3 mesti number of mole is apa macam tu lah. Apa dia formula apa? Ini sini je lah. Molarity dengan volume kan. So divide by ini. 1000. Okay. Ataupun buatlah volume in cm cube. Nak buat gini pun boleh M ni huruf besar. MV. Kalau M kecil mass. Molarity kena huruf besar. Ni volume dm cube. Dia ada cakap ke volume dia tak berapa? Tak ada kan? Tak ada, so boleh buat gini. Okay, and then kirakan mole. Kenapa teacher terjebak dengan soalan ni? Kiralah. Senang kan? Cuma yang ayat yang last kali tu teacher bagi jawapan. Korang ada tak ni? Ada teacher. Ada teacher. Sejuk kan? Tak boleh nak angkat mulut tu. Sejuk memang sekarang sejuk pun. Okey, nombor 2, bandingkan kepekatan kan. Compare the concentrations between solution A and B. So tengoklah siapa yang lagi pekat. Solution A. Siapa higher? Senangnya. Tak patut buat kan? Is higher. Tak patut buat, tapi teacher letaklah untuk basic. Okay, and then bilangan mole. Number of mole of solution A is higher than B. Okay. Sudah So itu teacher macam nak apa macam mana cakap? Nak initiate lah mood awak tu. Tak kalau tak initiate lagi tak tahulah. Okay, so terus pergi kat standard solution. So standard solution kalau ingat lagi
standard solution ni libatkan dua benda kan, dua cara, dua method lah. Satu yang betul-betul kita nak buat stock solution tu solid daripada solid kan, and then kita buat satu kepekatan yang sangat pekat lah, and then kita nak kepekatan yang bawah daripada yang kita dah prepare standard solution tu, kita boleh guna dilution. Tapi sekarang ni teacher nak fokus pada calculation kejap. Okay dah. Dan juga satu lagi, untuk standard solution ni, soalan suka tanya step untuk prepare standard solution, bukan dilution. Step untuk prepare standard solution sebab dia melibatkan maths kan. So maths biasanya student akan tertinggal ataupun dia main time je dah. Aku rasa half of spatula lah macam tu kan. Itu salah lah. Satu lagi. Alhamdulillah teacher ingat juga. Ini kan. Lupa nak bagi tahu. Dah tulis dah bagi tahu pelajar. Tapi gitu. Nasib baiklah tak apalah. Okey yang ini reactive metal. Hari tu teacher kata bawa atas hidrogen kan. So yang biasa kita guna adalah sama juga yang macam empirical formula tu magnesium, aluminium dengan zinc. Kalsium tak payah gunalah dalam exam, jarang. Dalam skema dia tak bagi pilihan jawapan kalsium walaupun boleh. Tapi tak payahlah. Okay, sama juga macam empirical formula, memang kalsium, sodium dengan potasium memang tak boleh kan yang 3 kat atas tu sebab dia terlalu reaktif untuk kita heat. Yang ini kita masuk dalam acid, tak payahlah pakai ini Pakai ni contoh ni selamat, Maz. Itulah. And then satu lagi adalah hari tu kan. Yang mana? Yang ini ada kalau siapa yang ingat lagi lah yang teacher kata pour to cm cube add spatula, tak payah Yang ini tak payah sebab preparation of salt kena tambah excess. So kalau kita tambah half spatula tu tak jadi excess. So ini beware kat sini teacher double check tu. So sebab tu kita letak je add, tak bagi tahu berapa sebab kita boleh tambah in excess. In excess boleh kadang orang tambah satu sudu besar, itu excess jugalah tu. Ataupun 2 sudu ataupun 3 sudu macam tu lah. Sebab tu kita tak ada spesifik mass. Kita kena tengoklah dissolve takat mana kita and then tambah excess. Excess tu kita nak pastikan semuanya completely react sebab tu kena dalam excess. Kalau ingat lagi lah step dia. Tapi yang tu memang kena tahu. Cuma nanti sampai kat preparation of salt nanti teacher pergi detail. Supposedly teacher dah kena explain dah kat sini chemical properties cara nak prepare kan. Tapi tak apa, teacher nak cepat kan. Nanti jumpa juga kat salt. Okay dah sambung balik macam tadi kan. Okay tadi standard solution kita teacher bagi tahu. Kena tahu cara nak step dia. Okay, step dia yang macam ni lah langkah dia. Sebiji tengok macam tu. Okay, yang crucial part yang kat sini lah. Sebab kita kena pastikan kita kira dululah mass yang tepat untuk kita gunakan. Kalau tak nanti banyaklah hilang markah kan sebabnya atas dah salah. Okay, and then add a little distilled water. Yang ini contoh kelalang kan. Mana ada gambar tak? Tak ada. Sini. Mana gambar awak? Ni. Ini Ini mesti kira dulu. Bila kira dulu, anda letak sikit air, dissolvekan dia lah, dissolvekan solid dulu. Tak perlu banyak pun sebab kita takut terlebih dalam volumetric flush. Contoh contoh soalan minta awak prepare standard solution dengan volume 200.5 kan. Tapi step yang pertama kena timbang mass dulu and then kita kena dissolvekan solid tu. Sebab nanti bila dah masuk volumetric flush macam mana nak kacau kan, goncang boleh lah tapi kalau shade terlalu banyak nanti takut terkeluar, terspill out. So macam ni dulu, buat macam ni dulu. Kadang ada certain solid yang susah nak kita dissolvekan dia sebab tu kita pakai ni. Ni dulu and then tambah sikit air je lah, jangan sampai pakai beaker besar kan, seronoknya kan. Ambil 500, tak 500 tu dah error sebabnya maksimum yang diperlukan 200.5. So tambah sikit saja and then tengok sini bila dah dissolve setakat ni je. Bila kita nak tambah air tu barulah dalam volumetric flush yang kita tambah air tu. And then pastikan bila apa-apa melibatkan corong yang kecil macam burette,
macam conical flask, pastikan ada penggunaan filter funnel. Sebab kalau tak pakai filter funnel nanti dia akan tumpah. Bila tumpah error lah. Kan dah hilang dalam mass yang kita dah dissolve tadi tu. So pakai ini filter funnel ni. And then barulah kita isi je macam biasa kan. Air beaker kan bila dah nak dekat tu baru pakai dropper. Pakai dropper. Sebab kita takut lari calibration mark ni, bila kalau terlebih dalam 1 ataupun 2 kita dah kena buat lain lah kan. Dia dah lari. Itu kalau keluarlah amali kan. Okay then tengoklah sini. Dissolve, stir, transfer using a filter funnel, and then jangan ikut suka hati korang pakai conical flask lah, beaker lah. Kalau standard solution mesti pakai volumetric flask. Dia ada amali-amali dia pakai spesifik macam titration. Titration mesti ada burette dengan conical flask. Dia tak boleh burette dengan beaker, tak boleh. Sebab kita nak shake conical flask tu kan, kita kena pakai conical flask. Kalau pakai beaker payah kita nak shakekan dia. Tu hati-hati. So take note lah pakai volumetric flask macam tu lah. And then nak tambah air boleh lah pakai beaker. So yang ni semua kena ingat lah add distilled water up to ini. Okay, itu saya. Okay, dan satu lagi pastikan last kali stop lah, stopper dia tu. Okay. Yang ni contoh soalan dia Okay. Terus bagi jawapan kat sini sebabnya nak bagi awak ada panduan lah bila nak jawab soalan bawah kan. Okay, dia kata ni soalan 7 markah essay lah. So describe how 100 cm³ of 2.0 concentration hydroxide ni kan can be prepared. Kalau soalan macam ni je mesti melibatkan standard solutions lah. Macam mana kita nak prepare 2.0 concentration dengan volume yang ni lah 100. Okay. So sekarang ni student tak nampak tau standard solution, stock solution mesti start dengan mass. Sebab dia bagi dalam ni kan volume. Kita pun tam lah 100. Dia macam dah blank kat situ. Ni yang kena hati-hati bila standard solution je kena ada start dengan mass. So yang ini, yang information yang dia bagi ni mestilah kira dulu. Dapatkan mass macam mana. So dia dah bagi volume. Dia dah bagi concentration. So since volume ni dalam cm³, so kita kena guna ini kan. mv/1000. Kalau n ikut mv, tukar siap-siap lah 100 kepada 0.1 dm³. Dapatlah ini. Okay, daripada mol, kita boleh dapatkan mass. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak prepare sodium hydroxide. NaOH. So daripada NaOH boleh dapatkan, kita boleh kira sendiri number of mole. Kalau tak, kenapa dia bagi ni? Kenapa dia bagi information macam tu? Itu yang kena tahulah. Information yang dia bagi mesti kena guna. Dia bukan bagi saja-saja macam tu lah. Okay, so daripada mole boleh dapatkan mass. Sebab ni kan, mole. Kalau ini mass over molar mass. So nak dapatkan mass, mestilah number of mole darab molar mass. So kira lah tu 0.2, total dia 40 kan. 40. Kalau salah, bagi tahu ni teacher ambil ni je terus. So start dengan sinilah 8 gram. 8 gram. So inilah yang penting bila kita tahu idea dia barulah kita faham. Kalau kita nak pakai, kalau kita blur, kita cakap 2 darab ni apa aku nak kira, apa aku nak cari lah tinggal kan. Bila dah tahu mass tu, okay dah. Okay, bila dah ada mass mesti kita kena dissolve dia. So add a little distilled water to dissolve NaOH in beaker stir. Ikut macam yang ke atas sebiji. Sebiji ikut cara macam tu. Ini cara jawab essay yang betul lah. Teacher bagi tahu stock solution, standard solution, soalan apa yang dia suka tanya adalah calculations kat dilution dan juga procedure untuk prepare stock solution. Kita tak tahu soalan nak keluar apa tapi kena tahu semualah kan at least. So C, okay. C ni transfer into apa? Kan biasa kita dengar volumetric flask 200.5. So yang ini hati-hatilah, dia nak 100 je, bolehlah pakai volumetric flask yang 100. Ini dia silap, skema dia silap, dia buat 250. Okay. And then macam biasalah rinse, beaker, filter funnel. Yang ni rasanya mudah sebab kita just nak transfer daripada solid yang kita dah dissolve tu, kita nak penuhkan dia sampai 100 dalam volumetric flask. Cuma step tu awak tengok sendiri tengok sendiri. Ni pun hati-hati, tengok pada apa yang soalan nak. Nak sampai 100 je pakailah volumetric flask 100. Kalau nak 200 tukarlah 200 kat situ.
Okey, yang ini boleh tak kita buat sikit, tolong kira ni mass dia berapa dia nak. And then tak payahlah prosedur nak tengok mass je, tolong kira. Kan ada yang meleleh durasi tengok depan skrin. Cepat sikit. Cepat kira. 41, 40. Still lagi missing 5 orang. Hari tu pun 5 orang. Tak ada. Ingat-ingatkan kawan Kalau teacher nak strict sangat pun penat dah. Penat dah. Cuma ni je lah kawan-kawan tolong tegur lah kalau yang kod dia ada masalah, kita tak tahu. Kalau attitude tu kita doa dia berubah, kita tak tahu dia kan. Okay, kalau siapa yang dah dapat terus bagi tahu 14 ke? 14 gram, betul. Okay, dah seorang dah dapat tu, kira tu. So senang kan? Bila dah tahu 14 gram, terus buat dissolving tu, terus transfer and then rinse. Rinse tu penting Kenapa rinse tu penting? Sebab bila kita dissolve dalam beaker, bila kita nak transfer solution ke solution yang lain, kita nak pastikan semua benda yang ada dalam beaker tu akan ditransferkan. Sebab itulah rinse tu sangat penting. Rinse memang kena ada. Rinse pula dengan distilled water. Kenapa tak boleh dengan air pipe biasa? Sebab air pipe biasa tu ada kandungan klorin. Bila kandungan klorin, kadang-kadang dia ada reactions lah. Kalau distilled water memang wap air. Kalau tahulah preparations of distilled water ni, kita buat distillation kan, kita kumpulkan wap air. Tu wap air memang pure lah. Okay. Sebab tu lah distilled water. Jangan cakap water sahaja salah Okay, macam mana Alisa dapat? Dia macam ni dapat dia teacher tunjuk terus kat sini. L1 ni teacher tak tahu L tu apa, tapi point 1 lah kita pakai P1. Sebab ini daripada kementerian teacher ambil. Okay, and 1.0 sebab molarity dia kan. Mesti semua dah tahu. Tapi tak semua yang boleh pick up kat sini. So 0.25. Okay, and then kira lah mass. N darab molar mass 0.25 mol. Darab 40 jugalah sebab dia potassium. Betul lah 40. 21, 60, 16 tambah. Betul lah. Okay, dapat 14 gram. Okay, dah dapat ni baru start prosedur dia. Dalam 10 markah memang essay lah Essay kertas 2 dalam soalan 9, 10. Okay, boleh buat boleh tolong buat macam Cikgu Azmi dulu kata, kena score essay. Bila dah boleh score essay tu structure insyaAllah tak ada masalah. Bukan 40 saja. 40 berapa? 56. 56. Dosa tau skema ni. Okay, 56. Tapi betul lah 14 kan? Mana kakak? Betul. Betul Okay, thank you. Ya, teacher. So yang lain faham Faham Teacher boleh pergi Okay ada masalah. Sekejap, apa soalan ni tanya? Maksud standard setiap kali wilas tu dia. Apa yang dia nak tanya? Oh, okay. Teacher buat juga sikit. 8.25 sempat lah. Okay, yang ini tengok ni kalau nak kita nak tahu ini dia dah bagi tahu dah standard solutions kan, tapi obvious sangat lah kalau kita pakai volumetric flask, kita start dengan mass ni memang standard solution lah. So larutan meaning of standard solution so simple je, a solution of each known ataupun buatlah known concentration, ikutlah. Tapi kena tahu simple je. Kan? Solution yang kita tahu concentration tu berapa. Okay, kenapa kena distill, kena rinse kan? So ini contohnya pakai dalam adalah potassium hydroxide. So cakaplah kat sini to ensure all KOH. KOH kan? KOH is transferred. Tapi kalau rasa tapi korang boleh kot. Nak buat bahasa Melayu pun boleh, cuma
volumetric flux tu kena eja dengan betul. Kan kelalang volumetric. So jawab bahasa Inggeris lah. Okay, why is the volumetric flux stopped after the standard solution is prepared? Okay, kenapa yang teacher kata last kali mesti kena letak stopper? Ini dia bukan meruap, takkan kita nak buat yang benda yang meruap, yang macam sodium hydroxide jarang kita buat sebenarnya. Sebab dia bersifat tu kan. Tapi kalau ada soalan bagi contoh, kita layan je lah kan. Okay. During shaking, yes. Ini mengapakah? Satu lagi, agak-agak kenapa kita nak kena tambah drop by drop? Kalau you terror kan, bolehlah tambah dengan beaker tu. Kenapa drop by drop? To obtain ataupun to get, to obtain boleh lah, to obtain ataupun to get the accurate ataupun actual volume pun boleh of KOH. Right, so why do you need to shake the solutions after the water had been added? Okay, semua ni, soalan ni semua dia cover tentang precaution step. So dah boleh refer soalan ni untuk tahu precaution step. Dissolve evenly, uniformly pun boleh secara sekata. Okay, dah. Dapat kan? Alright. So dilution, okay, dilution ni dia ada calculation. Kalau acid, setakat ni lah yang teacher tahulah kan. Procedure memang stock solution sebabnya tricky kat maths tu. Okay, kalau yang ni pula dilution, ambil saja. Contoh kat atas tadi kita dah prepare untuk KOH kan. So ambil dia and then kita nak dilutekan dia. So dilute senang je lah. Kan, ambil lah berapa stock solution yang kita nak and then kita kena tahu volume berapa yang kita nak and juga concentration berapa yang kita nak sebelum kita nak order dengan orang tu. Kalau kita sendiri tak faham apa yang kita nak, kita tak boleh nak buat dilution lah sebab dia ada calculation dia, iaitu M1 V1 M2 V2 yang kita nak ni lah kan. Yang ini before dilution. So before dilution ni adalah pure daripada stock solution tu lah. So kena bagi tahu like assistant. Boleh tak ambil stock solution sebelum nak bagi tu kita kena kira lah kan. Concentration yang saya ada 2.0 tapi volume yang saya nak guna je ni macam tu. And then boleh tak prepare concentration sekian-sekian. Macam tu lah yang ni after dilution. Tapi kalau you kerja lab memang you mahir benda ni kan. Alright, so tengok ke sini kan. Kalau volumetric flux je memang kita akan pakai dropper at the end tu. Okay, yang inilah pengiraan dia. Cara nak kira. Jom kita tengok kat sini pula yang dia bagi ni. Explain how you would prepare 250 cm cube of bla bla bla. Okay, macam mana nak prepare 200.5 dan 0.1 yang ini maksudnya M2 lah. M2 dengan V2 kan. Faham kan ayat? Sebab dia kata dia nak minta kita prepare. Kalau daripada mesti yang awal tu lah M1 V1. Tapi tengok ayat dulu. Okay, betul lah. Jadi nak apa? Terangkan calculations of volume of, okay. Dia nak V1 kan? From 2.0, semua dia bagi. Kejap teacher nak cuba tengok. Explain how you prepare. Okay. So yang ini bukan V1 sebab dia mesti ada satu unknown. Okay, ni sekarang ni dia kata macam mana kita nak prepare ni kan, sekian-sekian ni daripada ini. So maksudnya daripada kelalang yang 200.5 tu concentration 1.0. So kita nak ambil daripada concentration ni, kita nak dapatkan concentration 0.1 dengan volume 200.5. So yang ini kita tak tahulah berapa nak kena ambil daripada stock solution. Takkanlah 200.5. Kan tak logik lah satu kelalang ni. Tak logik lah kat situ. So kejap, betul tak ni V1? Betul. Betul lah V1. So dapatkan V1. So pakailah mat awak tu, dapatlah 25. So maknanya daripada 200.5 volumetric flux ni hanya yang kita perlukan hanyalah 25 cm3 sahaja. Baru boleh menghasilkan yang ini. So tak apa, teacher bagi kat bawah tu ada tak latihan? Banyak latihan kan. Ini try sendirilah.
sebab dah bagi skema jawapan. Okay, so practice lah. Yang ni teacher bagi jawapan Okay, kita try buat B, C, D boleh korang? Teacher nak orang yang berbeza lah, bagilah jawapan. Kalau tak teacher panggil nama. Lama dah tak panggil. Cepat buat. Ataupun bincang lah dalam kelas tu. Ni kalau tak exam yang korang bincang kan. Ni tak nak bincang. Cuba buat B, C dengan D. Tak apalah yang C tu. Buat B dengan C. Sebab seorang nak kelas L, seorang nak kelas C. Tak kisah mana-mana, siapa nak ambil B, siapa nak ambil C. D tu tak apa, tinggal. Okay, kalau dah siap bagi tahu je dah dapat jawapan. Sebabnya kat tepi tu. Ni pastikan dapat ni lah. Jawapan dah bagi. Dalam group teacher bagi revision part 3 sebab dah masuk part 3. Dia ada part 4 sebabnya panjang. Tapi teacher nak pesan untuk revision jangan tunggu teacher. Kalau rasa macam dah faham tajuk ni terus pergi kat rate of reaction ke, redox ke, redox yang panjang tu ke, carbon compound yang dah lama tinggal tu ke. Terus jangan tunggu. Sebab teacher memang go through satu-satu, akan jadi lambat dengan teacher. Sebabnya tak semua orang boleh catch up macam mungkin some of you yang fast learner kan, yang perlukan ni dia yang terpulang, tapi yang lain-lain tu janganlah tunggu teacher. Cuma yang pasti teacher boleh kata acid base habis dalam bulan 8 kan. Sepatutnya masuk ROA. ROA dia 4 subtopik sahaja. Cuma yang teacher perlu kena tekankan adalah dari segi graph calculation.
Calculations tu dia ada tricky dia sebabnya student ada buat kesalahan kat part calculation tu kan. Nanti teacher cover yang tu. Mungkin ambil masa dalam minggu depan dengan minggu satu lagi. So and then akan pergi redox. Teacher nak pergi redox. Cuma nak bagi tahu siap-siap manufacture yang chapter hujung tu teacher hold dulu. Sebab teacher nak pergi yang betul-betul hardcore macam redox, carbon compound. Itu. Kalau manufacture ni dia banyak membaca. So yang itu teacher hold dulu. Kalau sempat insyaAllah. Kalau tak sempat you kena study lah sikit Tapi yang penting redox kita kena go through balik sebab dah lama tinggal awal tahun kan. Dan dengan carbon compound lagilah lama tinggal tu. Itu memang teacher akan go through betul-betul lah. And then habislah supposedly revision. Kalau awak tanya kelas lain, diorang dah laju dah kot. Hari tu teacher tanya kelas DAT. Kelas Azra tak tanya pula. Kelas DAT dah habis acid base. Tahulah dia kat mana. Tengoklah kalau tanya kelas lain mungkin diorang dah laju sebab diorang terus pergi buat complete set kot. Teacher pergi satu-satu topik buat latihan. Satu-satu topik buat latihan. Lama ni dah ke? Dah. Okey, siapa tu? Siapa tu? Tak tengok lah. Okey, siapa nak try untuk B? Siapa dulu? Dah harap je lah teacher kan? Dah harap je lah. Saja suruh buat je. Mula tu dah harap 2.0 dah harap dengan volume A. Volume A kan tak tahu. Apa yang tak tahu? Bagi tahu gini dulu kejap. Yang ini dia pakai MA ni kan, tak payahlah kita M1 V1. Kejap, kita buat kat sini. Yang ini pakai table ni saja je tak payah pakai table ke bazir masa nak ni. Okey. V2. Okey, yang mana yang dah terisi? M1? Yang apa yang kita nak cari? V1 teacher. V1 nak cari, okey betul. Okey 2.0 sini, 0.5 sini, 250 kat sini. Okey, yang ini tak perlu tukar kepada DM cube sebab dua-dua dalam CM cube dia tak perlu, dia akan cancel out lah kalau nak tengok kan. M1, V1, M2, V2. So kalau kita buat gini pun, kita boleh cancel out pun macam tu, tak perlu tukar DM. Macam tu lah. Okey, terus macam awak kata, kira je. Betul. Kira-kira dapatlah 0.25. Yang ni teacher tengok skema je ni. Sebab nak cepat ni. So akan dapat dalam, ada jawapan dia? 62.5. Skema ni sangkut-sangkut. Ni jawapan dia, teacher tengok sini. Okey, C, kelas C. Apa yang kita nak cari untuk kelas C? Soalan C. M2 teacher. M2? Yes, betul. So dapat tak jawapannya? Dapat. Dapat Okey. So kiralah V2, M2 sama dengan 2.0 darab 200 bahagi 250 sama dengan jawapan dia. Saja nak suruh korang buat. Okey, nanti sampai kat sort tu soalan yang berat-berat sikit teacher bagi kat korang. And then teacher try buat breakout rooms. Minggu depan kot sebab tak sampai lagi sort kan. Okey, yang ini teacher tinggalkan kat awak lah soalan ni. Terus nak pergi ke yang ni pun yang ni jangan abaikan soalan ni. Yang ni dia macam stoichiometry chapter 3. Tapi mujur kat awak ni kalau soalan dia bagi balance chemical equation kan, teruslah buat calculation, carilah apa yang dia bagi. Kalau tak bagi kena buat satu hal, kena balancekan lagi satu hal. Tu mungkin 4-5 markah kat situ. Ni dia lah bagi siap-siap memang 3 lah, calculation 3. And then kalau calculation ingat sekali lagi final answer kena ada correct answer tu of course lah. Correct answer with unit. Practice yang tu. Selalu kalau final answer je check unit. Check unit. Kalau tak saja markah tu hilang. Okey, terus pergi kat neutralization kat sini. Okey, satu benda yang kena tahu, bukan satu benda, banyak benda, tapi yang pertama sekali yang kena tahu adalah kena tahu cara buat
ionic equation. Sebab dalam neutralization ni semua akan hasilkan ionic equation yang sama. Sebab dia neutral kan, dia neutralkan acid dengan alkali tu, jadi dapatlah salt dengan water. Tapi yang dominannya adalah water sebab bila kita buat ionic equations yang betul-betul terlibat dalam reactions tu adalah H plus dengan OH minus yang betul-betul buat kerja menghasilkan water. Water ni yang menyebabkan neutralization reaction tu neutral. Okay, sebab tu pentingnya ionic equation. Kadang-kadang student tak tahu kenapa nak buat ionic equations. Kita nak tengok ion apa yang betul-betul buat kerja. Okay, so semua ingat ke cara nak buat ionic equation? Senang Tanya. Tak boleh gerak ni. Okay, dengarkan suara teacher kan? Tapi dia hang kat. Dengar je. Apa Teams ni buat perangai ni? Dengar tak? Dah dengar. Dah dengar? Itu tak dengar teacher Bebe sebelum tu. Bebe lah Teams ni. Okay. Apa pun Bebe tadi? Tadi teacher cakap pasal ionic equation tu dengar lagi? Tak dengar dah? Dengar ya. Dengar ya tu. Dengar. Okay. Sampai situ je. Sampai situ je. Terhenti gitu. Okay. Siapa ingat lagi cara nak buat ionic equation? Ataupun senang cakap siapa tak ingat? Kalau siapa tak ingat dia selamat sikit. Angkat tangan je lah, angkat tangan. Kalau ingat, boleh ikut teacher panggil. Sudah. Terus Izzah angkat tangan. Siapa nak angkat tangan? Tahu ke ionic equation? Tahu belakang ni. Dekatlah. Korang dengar tak teacher? Dengar. Dengar teacher. Nah. Tapi dia hang. Okey lah. Kalau tak dengar kan, tolong PM teacher kat Telegram nasib baik Teams ni dia macam sistem gitu kan. Kalau tak lama dah kena cubit dengan aku. Ni tengok sini. Cara ionic equations ni kat mana-mana nanti akan jumpa juga kat continuous variation method. Cara nak buat ionic equations. Okay. So untuk neutralization ni memang kena tahu buat ionic equations dia lah. Yang pasti kita kena dapatkan yang ini. Cuma cara nak proof tu adalah dengan berdasarkan reaktan yang digunakan lah. Contoh teacher pergi kat sini terus Okay, macam mana teacher buat? Okay, ini HCl. So ni praktis, boleh buat lah ni. Tambah H2. Okay. So akan dapat apa? Produk apa? Teacher dah ajar ni. Teacher tak ingat teacher dah ajar ke belum. Betul BaCl2 dengan ni. Okay, selepas tu tak boleh lagi buat ionic equations. Kita kena balancekan dulu. Dia akan jadi 2 sini. Ada lagi tak? 2, 4. 2 sini. Macam tu. Okay, then kena ingat acid dengan base reactant memang dia dalam aqueous. Cuma tengok dia tulis dalam aqueous kan. So produk dia pun akan jadi aqueous. Yang akan jadi dalam bentuk ni H2O. Kalau H2O dia jadi produk, dia memang liquid. Dia tak ada dah ions yang
dalam aqueous. So, ions dalam aqueous tu boleh bergerak. Liquid ni dia memang H2O yang pure macam tu lah. Okay, ni aqueous. Maksudnya yang ini dia dissolve dalam air. Adalah ion yang bergerak, ni pun dissolve dalam air. Hasil dia pun adalah aqueous. So aqueous sahaja yang boleh kita break dia jadi ions. Sebab kita nak buat ionic equations kan, pertama sekali buat chemical equations yang balance. Dah balance baru kita boleh pecahkan dia. Contoh, yang boleh dipecahkan hanyalah aqueous sahaja, yang state aqueous. Tak tulis sini pun tak apa aqueous state tu tak perlu. Tapi kita kena tahu. Okay, then pecahkan dia. Tak payah buat arrow lah. Terkelakor kan. Ni kalau dalam putat saya nak tunjuk je. Okay, buatlah sini. Ini 2H plus. Okay, 2 jangan lupa bawa sekali kat Cl sebab 2 kat depan ni mewakili satu chemical formula. So jadi ginilah. 2Cl minus. Okay, pecahkan dia jadi ion. Barium ni charge dia berapa? Tengok sini sebab apa dia jadi 2 sini. Mestilah 2 ni milik Ba. So Ba tu plus. Okay, then plus. Okay, 2 kat sini kat kurungan ni ada bertempik kat OH tu kan. So bila nak pecah jadi ions, 2 ni duduk kat depan. Ini kena praktis Kena praktis. Okay then. Okay, mana lagi dalam aqueous barium chloride. So boleh pecahkan lagi. Ba2 plus. Okay, tengok sini. Cl2 kan. 2 ni duduk tempik kat Cl kan. Letak dia kat depan. Bila pecah jadi ions, semua subscript yang ada tu biasanya kita letak kat depan lah. Kecuali H2O. H2O ni memang chemical formula dia. Memang H2O. Kalau barium chloride ni, 2 ni asal-asalnya dapat daripada crossing charge tu. Tu yang kena praktis lah kenapa yang ini tak letak tu? Bukan, yang ini memang chemical formula dia. Dia bukan daripada crossing charge. Yang ini daripada crossing charge kan untuk form ionic compound. Okay then, ini pula. Ini bukan dalam keadaan aqueous memang H2O yang produce daripada reaction adalah dalam state liquid. Ingat macam tu je. Then tambahlah 2H2O macam tu. Okay, ingat kalau stuck ke apa ke bagi tahu teacher kat Telegram. Okay then next seterusnya bila dah buat macam ni, cari ions yang ada sebelum dan selepas. Dia sama je, tak berubah. Kita tengoklah H plus ada tak selepas reaction tu? Tak ada kan? So tak boleh potong lah. And then 2Cl minus ada. Dia tak berubah, remain unchanged, maknanya dia tak terlibat pun dalam reaction tu. So boleh cancel. And then barium. Teacher tak tahu lah teacher dah tunjuk ke tak lupa banyak ayat kelas. Okay, ni pun tak ada. So yang ini lah adalah ionic dia. Macam tu. H2O. Okay then cancelkanlah, simplify dia. Dapatlah H plus tambah OH dengan H2O. Okay dah. Tu je teacher nak tunjuk pasal ionic compound. So seterusnya ini buat sendiri. Ni pun buat sendiri. Ni teacher dah bagi siap-siap dah. Ini adalah kebat soalan untuk application Sebabnya dalam di SKP kata kena tahu application. So tolong go through sendiri sebab teacher dah bagi skema kat situ. Okay, titration method yang teacher nak pergi tu. Okay, titration method ni. Okay, titration method ni memang khas untuk buat neutralizations. Okay, neutralizations ni dia boleh buat method macam ni. Satu nak pakai powder. Contohnya biasa CuO powder letak dalam ni. Acid. Boleh. Ini pun adalah neutralization juga. Tapi bila melibatkan solution dengan solution, kita pakai ni kalau powder boleh lah. And then ini kalau teknik ni cara nak dissolve kalau nak pakai powder lah nak buat neutralize ni kan. Kena pakai kalau ada powder. So yang ni hanya boleh untuk less reaktif saja. Ataupun selain anak tu lah. Bukan less reaktif, selain anak tu. Yang you dah belajar sebelum ni kan. Okay, tak apa lain tu. Okay, tapi apabila kita ada dua solution, acid pun solution, alkali pun solution. Itu pertamanya lah. Kena pakai titration. Okay, then satu lagi adalah bila kita tak tahu concentration ataupun volume. Ni masalah dia ni kan. Okay, kalau awak ingat lagi, acid plus alkali lah, pakai alkali sebab soluble kan. Dapat salt plus water. Okay. Okay, andai kata kita nak
untuk titration ni kita nak dapatkan concentration, kita nak dapatkan satu concentration yang kita tak tahu, dan juga volume. Volume ni daripada burette reading ini. Okay. Alright tapi at the end kita akan dapat yang ni, so kita still lagi tak tahu yang ni. So yang ni calculation. Ni dapat daripada calculation MA VA MB VB A over B. Ini kita nak tahu ikat kan, tapi kita dapat daripada reading. Okay. So pertama sekali kalau kita nak tahu volume, kita mesti letak dia dalam burette lah, sebab dia ni fill in burette. Okay. Dalam satu keadaan titration tu dia ada dua benda yang kita nak cari, volume dengan concentration. Tapi concentration at the end kita kena pakai calculation kan. Okay, untuk volume kita boleh dapat daripada burette. So sekarang ni situasi dia sekarang, yang kita tak tahu volume kita letak dalam burette. Yang kita tak tahu concentration ni kita letak dia dalam conical flask. Sebab kita tak, sebab ni PDPR kan, kena ajar secara teori macam tu. Okay, so andai kata kita tahu concentration acid, contoh 1.0. Tapi tak tahu volume berapa nak guna untuk neutralize kan alkali tu. Okay, alkali dalam ni pula, kalau acid dah ada dalam burette, conical flask mesti alkali kan. So alkali ni pula kita tahu, volume dia kita tahu, tapi concentration tak tahu. Itu masalah untuk kita nak selesaikan menggunakan titration. But then acid ni habis sahaja titration kita akan dapat tahu volume. Yang akhir sekali yang kita tak tahu adalah concentration yang ada dalam conical flask tu. Okay. Alright. So anda kata nak alkali pula, boleh terbalik. Boleh juga terbalik lah. Ikutlah pada apa yang awak nak. Unknown apa yang awak nak cari. Kalau volume alkali yang awak nak tahu, awak letak dalam burette ni adalah alkali. And then yang kat dalam tu adalah acid. Acid yang kita tahu volume je, tapi kita nak cari concentration dia. Itu yang tricky part tu, kadang-kadang student dah lupa kan. Okay, and then jangan dilupakan phenolphthalein dan juga indicator lah. So kenapa kita kenapa lab biasanya guna phenolphthalein, jarang guna methyl orange? Sebab color yang ini Okay, phenolphthalein dia sangat ketara, colorless dengan pink. Beza sangatlah tu kan. Methyl orange ni masalah dia adalah perbezaan warna antara neutral dengan alkaline tu tak jauh beza. Kadang yellow nak jadi orange dah, ada kadang neutral, kadang red pun macam nak orange juga kan. Sebab tu kita pakai phenolphthalein. Okay, satu lagi permasalahan ni, student kalau dia dah lama tinggal dia boleh keliru. Okay, apa nak kena buat ni, apa yang color yang nak kena hafal? Ini kalau pakai phenolphthalein, contoh tadi teacher kata ni burette kan, and then ni conical flask. Berapa dah? Okay, 5 minit ke 9. Okay, anda kata sini alkali lah. Sebab apa? Sebab teacher nak tahu volume of alkali tapi teacher tak tahu concentration of acid. Yang tak tahu concentration tu letak dalam conical flask. Okay, and then dua-dua ni kenapa kita perlukan indicator? Sebab alkali dengan acid ni dua-dua colorless. Bila dua-dua colorless, kita buat reaction. Kalau nak pakai beaker apa susah? Kan, tambah je lah dua ni acid alkali acid ke dapatlah neutralization, tapi kita nak cari point mana yang betul-betul reaction tu menghasilkan neutral solution. Sebab kalau volume kita ikut dan ikut C je kan, tambah ikut suka, dia akan menghasilkan excess acidic solution. Kalau dalam burette tu alkali, kita terlebih tambah alkali, dia akan jadi alkaline solution terlebih kan. Neutral tu tak dapat. Sebab tu kita kena pakai satu benda yang boleh indicate kita yang bahawa neutralization tu dah berlaku, iaitu indicator lah. Dari segi color yang menunjukkan endpoint. Endpoint yang kita nak cari. Endpoint tu apa maksud dia ini Endpoint ni bermaksud neutralization tu berlaku lah. All hydrogen completely neutralized, OH hydroxide lah, hydroxide ion to produce water molecule. Itu memang sensitif lah titration kan. Okay, let's say alkali duduk kat dalam ni. Okay, acid duduk dalam ni. Dua-dua colorless. Okay, untuk kita dapatkan color yang berbeza, kita tambah phenolphthalein.
So phenolphthalein kita titiskan dalam asid. Phenolphthalein ni warna dia colourless colourless warna dia. So a drop sahaja, jangan lebih. A few drop sahaja sebab dia dah menghasilkan colour, tak payah mazir. And then kalau letak dalam acidic still lagi jadi colourless. Macam mana nak tahu neutral endpoint tu berlaku kan? Kat mana endpoint? Okay. Dia tulis sini neutral. Dia tulis kat sini kalau nak dapat neutral kena colourless. Tapi disebabkan acid ni pun colourless, kita at least kena observe colour tu menjadi light pink. Light pink tu dia dah tak jadi alkaline lagi. Yang alkaline yang dark pink. Very dark pink tu memang alkaline lah. Kalau dah terlebih, kalau kita nak tahu dia terlebih daripada endpoint tu, warna dia terlalu darker pink. So maknanya dia dah excess alkaline lah. So you punya titration tu dah jadi salah. Okay. So you drop lah. Okay. Teacher rasa kalau neutralization masuk eksperimen memang titration lah kan. Titration memang best tapi dia sensitif. Okay, step dia, alang-alang teacher bagi tahu step dia. Titration ni, pertama sekali awal-awal tu dalam 10 cm, kita benarkan pelajar lepaskan, kita buka saja, kita turn on saja burette tu, turn on laju. Tapi bila sampai masa dalam berbelas-belas, kita tak bagi pelajar tambah secara direct macam tu kita kena buat slowly sebab biasanya neutralization sini berlaku dalam around 20 plus lah standard lab. Kat situ dah kena, kalau dah masuk 20 kan, sebab tu kena buat banyak trial sebab kita tak tahu endpoint tu kat area mana, range mana. Kalau dalam 21, okay. Lepas pada tu you repeat, dalam 18 macam tu dah kena drop by drop. Selalunya kita akan bagi pelajar buat rough dulu. Rough ni main dulu. Macam kita test dulu lah around berapa colour tu akan berubah. Kalau kata 20 hingga ke 30. Okay, 20 hingga ke 30 untuk first trial tu dah kena, nak sampai 20 kena buat drop by drop. Siapa yang berani tu, dia buat je lah kan laju dan then dia terlebih. So kena buat lagi. Okay, yang itu yang teacher kata sensitif tu. Alright, so bila colourless, so alkaline masuk. Bila alkaline masuk, dia akan tukar, dia akan jadi warna pink kan. Sebab alkaline masuk jumpa phenolphthalein akan jadi warna pink kan. So macam mana nak tahu neutralization tu berlaku, dia akan berubah at the first moment, macam kita first drop yang kita dropkan dalam alkaline tu, dalam acid tu, acid yang ada phenolphthalein tu, dia tukar colour, itulah endpoint dia. Sebab tu drop by drop. Kalau at first drop tu, at first moment dia tukarkan, dia bertukar colour jadi pink, light pink, stop titration. Itu adalah neutralization yang tepat endpoint dia. Faham tak? Faham tak teacher cerita ni? Ke tak boleh bayang? Faham teacher. Faham. Okey, teacher tukar pula. Kepada mana tadi? Kepada ni pula. Tukar solution dia pula. Contoh substance dia. Sebab kena bagi tahu detail lah ni sekarang. Nak ulang balik payuh. Okey, tak kisahlah lukis lah macam mana pun. Okey, andai kata teacher nak tahu volume acid. Okey, teacher nak tahu concentration adalah alkali lah, mestilah. Kalau acid duk burette, mestilah alkali ni kan. So yang ini mesti kita tak tahu concentration dia, mesti macam tu. Sebab itulah purpose kita buat titration. Okey, kalau phenolphthalein tambah phenolphthalein, tadi dia kata alkali campur dengan phenolphthalein akan jadi warna pink. So dia akan jadi warna pink lah kat sini. Okey, bila jadi warna pink, bila acid jumpa phenolphthalein nanti dia akan jadi warna colourless. Okay, and then teacher kata tadi kan, kita kena cari range. Andai katalah dalam 20 lebih tu range dia untuk tukar colour. Kalau pink kat sini dia mesti jadi colourless sebab acid nak masuk ni. Acid kalau jumpa phenolphthalein dia akan jadi warna colourless. Kan? So colourless tu at the first drop yang menukarkan colour pink kepada colourless itu adalah endpoint. At the first drop. Awak tak boleh biar banyak drop, okay dia dah tukar colour, padahal dia dah terlepas lah tu at the first moment yang dia berubah warna tu. Itulah dia titration best tapi dia sensitif, so kena hati-hati kat situ lah. Okay, ada soalan tak tentang method ni? Semua okay, dah pernah buat kan? Dah pernah buat kan? Okay, jom buat soalan ni. Okay, buat soalan ni. Nyatakan perubahan. Tengok dulu apa yang ada dalam conical flask tu. Kan? Nyatakan perubahan warna dalam kelalang tu apa dia? Warna apa ke warna apa?
Pink to colourless. Pink to colourless sebab dalam ni adalah kali tambah phenolphthalein, warna dia at the first dia akan jadi warna pink lah, and then kita nak tengok perubahan asid masuk dia akan jadi colourless. So from pink ataupun kadang purple kan, tapi tak apalah pakai pink. Okey dah. Okey, namakan garam yang terbentuk. Ini memang kena buatlah daripada sulfuric acid dengan potassium hydroxide akan hasilkan potassium sulfate. Tapi hati-hati dia minta name walaupun depan dia state tapi dia nak name. Kalau ada perkataan name je terus buat ni ejaan dia. Okey. Kalau dia kata state short form. Okey, bolehlah buat K2SO4 tu. Tapi dia sekarang state the name. Ni asal ada nama name je buat penuh. Okey. So apakah jenis tindak balas? Okey, yang ini kalau dia tanya method, ini adalah titration. Titration method. Kalau dia tanya reactions tu adalah neutralization. Okey, berbeza method dengan reactions berbeza. Ini adalah method titration dan reaction yang kita buat adalah neutralization. Okey, persamaan ni buat sendirilah Nampak lalang. H2, teacher selalu gitu buat sendiri lah, teacher buat kan. Geram. K2SO4 tambah 2H2. Okay, done. Alright, so ini try buat sendirilah. Kalau rasa tak dapat jawapan nanti tanya teacher. Okay, satu lagi kena ada white tie. Kenapa kena ada white tie? Sebab kita nak observe colour ni, mesti dapat kan. Okay, solving. Solving ni adalah step dia pertama sekali mesti kena ada balance chemical equation. Sebab okay, formula ni teacher rasalah semua boleh kata, mungkinlah semua daripada awak ni boleh ingatlah kot. Rasa. Okay, MA, VA ni kan, ni samalah ni. Teacher terus buat ni lah. Okay lah. A ni semua tahu kot, acid lah kan untuk acid. A, B, C, D. So A dengan B ada kat sini kat reactant. A ni untuk acid. A untuk acid. B untuk, kalau nak senang ingat, alkali, base. Okay, and then A dengan B ni merujuk kepada koefisien depan. Sebab tu kena balance betul-betul. Bila salah balance ke atas, satu whole calculation untuk soalan macam ni akan jadi salah. Sebab kebergantungan A dengan B tu adalah kepada coefficients yang kita dah balancekan tu. Macam tu Okay, then. Okay, satu lagi teacher nak tekankan kat sini. Contoh ada satu soalan kan. Ini. Yang ini. Ada hari tu teacher bagi tahu kan. Tolong kalau dah ratio 1-1 janganlah buat 1 terus. Dia kena buat macam ni. 1/1. Kalau tak sini yang kita nak tengok ni. Dia cara student apply formula. Kalau buat 1 terus salah. Tak dapat markah. Tolak 1. Okay, rasanya okay kot kan. Ni balancekan chemical equations, dapatkan coefficients yang kita nak. So since you dah tahu ni acid ni base, so you boleh lah differentiate yang mana A, MA, VA. So teacher nak skip yang ni boleh? Boleh tak? Boleh teacher. Boleh okay, Boleh, so tapi dia tak banyak soalan pun. Dah, sini habis dah. Alright, so habis part calculation. So kita boleh pergi masuk ke part 3. Nanti part 4 tu yang pasal cation dengan effect of tu kan terlalu banyak, takut jadi pack sangat dalam satu kelas. Nanti minggu depan kalau teacher rasa nak buat ROR kelas tambahan, teacher bagi tahu. Kalau teacher kata macam let lu lah. Okay, terus pergi pada sort. Okay, sort Teacher share balik nota tu, adalah benda teacher tambah Sekejap. Ni yang lama. Mana yang baru kejap salah share ke? Sekejap. Pergilah minum air kejap ke teacher nak check nota. Boleh. Boleh, mesti boleh. Apa tak boleh minum air. Punya sikit. Sekejap nak check nota ni. Kenapa hilang yang teacher edit tu? Okay. Bagi teacher 5 minit
Okay, dah settle dah. Okay. Okay, settle dah. Alright. Patah balik yang turun tangga tu ke pergi dapur ke patah balik sini. Okay ini nota yang teacher betulkan, bukan betulkan, teacher tambahkan sikit lah. Okay, untuk preparation of SOC ni, ini adalah pengenalan SOC saja, mudah. Okay yang kena tahu, pastikan sekarang ni dah boleh tahu apa itu SOC. SOC ni apa? Anything yang bila mana acid yang kita guna tu, H+ tu digantikan oleh metal ataupun ammonium ion. Contoh mungkin tak clear kat sini kan. Contohnya, okay, kita memang akan guna acid lah untuk hasilkan sesuatu salt, soluble salt biasanya kan. Dan juga satu lagi kalau satu acid, satu lagi mesti yang substance lain lah. Contohnya zinc ke, tak kisah kan. Okay, bila salt tu akan berlaku, akan terhasil apabila H+ ni keluar. Digantikan oleh metal. So akan dapat zinc chloride. Nah, ini adalah salt. Ataupun ammonia kan. Ammonia tu akan ammonium ions kan. Pun boleh juga ini. Ammonium ions replace yang ini. Jadi kalau ammonium ion biasanya akan hasilkan NH4 plus Cl minus je biasa. Okay, itu adalah salt. Apabila H+ tu di-removekan. Dia agak blur sikit sini kan. Okay, yang ini teacher letak terus nak bagi tahu sahaja untuk preparations of untuk salt lah tajuk akhir sekalipun, cation ion pun. Yang ini je yang kita belajar, 9 je. And then je kan. And ions yang ini sahaja. And ions tu dapat daripada Cl, NO3, CO3 dengan sulfuric ions. Tengok salt consists of anions. And ions tu datang daripada acid. Why? Cation tu datang daripada base selalunya lah. Bukan base lah juga, daripada yang reaktan satu lagi. So ini adalah total yang kita kena familiar, memang kena tahulah. Kita belajar nanti kan, cation nanti. So yang ni dia buat warna siap-siap ni supposedly warna brown, bukan merah. Hijau, biru, brown. Macam tu. Okay. Yang ini pengenalan macam mana kita nak buat salt. Lepas ni kalau tak ingat lagi, sebabnya yang ini kita akan bawa pergi pada preparations of soluble salt. Okay. Teacher nak recall balik untuk buat salt ni, soluble salt lah. Senang kata kan, insoluble salt dia ada method dia. Dia mesti melibatkan acid. Untuk hasilkan satu salt ni, dia mesti libatkan acid. Tapi acid tu, tapi reactions tu tak banyak pun. Pertama sekali kita kena buat satu yang ni. Sekejap dia SKP jap. Ini. Untuk hasilkan salt ada 4 je cara dia. Nanti awak akan jumpalah soalan yang macam tricky sikit yang nanti teacher bagi. Okay, acid and alkali, acid dengan metal oxide, acid dengan reactive metal, acid dengan metal carbonate. So reactive metal sama juga Mg, Al dengan zinc. Sama je. Okay? Alright. Okay, inilah penghasilan dia kan. Ada 4 sahaja yang kena tahu. Okay, ni baru nak cerita pasal preparation of salt daripada acid. Acid, kena ambil acid. So acid ni dengan satu lagi contohnya teacher nak ambil inilah. Acid dengan reactive metal. Okay, acid ni dia memang akan bagi kat salt tu anions dia. H+ akan di-remove. Kan barulah hasilnya salt. H+ kena keluar. So yang sebelah reaktor yang second tu dia akan replace 4H tu. Barulah jadi seketul salt. Okay, semua anions yang ada dalam satu ionic compound tu mesti datang daripada acid. Sama juga yang ni. Metal carbonate. Ni mesti kita dapat tahu dah lah. Kalau kita tahu acid dah mesti akan hasilkan ionic compound ataupun salt yang chloride kat ujung tu kan. Sebab kita dah tahu dah acid dia apa. Kalau sulfuric acid, okey kita tahu dah. Kristal yang kita hasilkan mesti sulfate. Tapi depan dia apa? Metal apa? Tengok pada reaktor yang satu lagi. Itu cation tu datang daripada reaktor yang kedua. Dapatlah kalsium chloride, kalsium sulfate, kalsium nitrate macam tu. So senang. Tak banyak pun acid yang kita ada. Yang ini jarang. Tapi dalam buku tak dia letakkan jugalah. Ini biasa ini kan. Yang ini jarang.
Bukan jarang, selalu jugalah sekarang ni dah selalulah sebab ni yang menghasilkan carbonic salt. Carbonic acid Ni penting. Okey. Tu baru dia nak cerita yang ni, yang topik ni mudah je, dia nak cerita je yang kristal tu datang daripada anion acid dan juga satu lagi cation daripada reaktor yang kedua. Okay, and then yang kena tahu yang selalu yang kadang-kadang student tertinggal sebab dia rasa tak penting adalah physical properties. Yang ini adalah yang sepatutnya awak hasilkan masa kat lab hari tu. Dalam kristal yang betul mesti ada straight side, ada sharp vertices, dia macam diamond gitu kan, cantik kilat gitu. Okay, ini hafal lah. Hafal. Selalu dia akan keluar dalam struktur tiba-tiba 1-2 markah. Kalau dalam objektif tak apa kan, kita tahu pilihan jawapan tu ada. So tengok kat situ So seterusnya application, teacher serah kat awak lah, habis dah chapter ni. Dan sekarang kita nak pergi prepare ni tadi sort sahaja. Kita kat revision tu kejap, apa yang ada? Tak ada. Revision yang baru yang baru part 3 dah. Okay, yang ini practice. Ini latihan ni tolong practice. Kalau siapa yang masih ada lemah lagi, macam mana nak jadikan dia tu satu garam, teacher bagi tahu yang ini untuk hasilkan satu kristal tu. Kalau tak nampak yang ini, buat dulu chemical formula dia. Okay, nitric acid. Ini untuk yang lemah sikit kan, yang rasa macam susah, buat latihan sikit-sikit. Okay, nitrate yang kita nak mesti anion mesti daripada acid, cation mesti daripada yang sebelah dia tu lah, base dia tu kan. So gabung dua. Okay, sekali lagi teacher ingatkan chemical formula. Teacher tak nak tengok pun form 5 buat macam ni. NO3K. Sebab chemical formula mesti start dengan cation, anion dulu, and then baru anions. Sebab tu KNO3. Itu memang rule dia yang basic sekali. Tak pernah jumpa sodium hydroxide gini kan? Tak pernah kan? Sebabnya kita susun chemical formula ni, depan dia cation, belakang anion. NaOH. Okay, sebab teacher takut gini. Dia nampak nitrate dulu, baru K dia buat NO3K. Lucu gitu. Jangan. Sebab dah form 5 kan, dah nak ujung lah ni. Kan? So benda-benda gitu kena tahulah kan. Okay, then next, ini adalah praktis lah macam mana kita nak bentukkan daripada acid dengan ions tu, yang ni. Ini praktis sahaja. Okay, then next. Yang manakah? Okay, boleh tak buat latihan 48 sekejap? Bagi 1-2 contoh pun tak apalah. Naik sekejap. Ada tak? Dah boleh dah? Siapa nak volunteer? Zinc nitrate tu salt teacher. Zinc nitrate salt, betul? Lead to sulfate, not salt. Mana? Lactosulfate. Lactosulfate ni salt. Sebab sulfate ni boleh datang daripada H2SO4. PB ni boleh datang dari anything. PBI ke, boleh. Okay. Macam nak kenal kan? Okay, tak apa teacher jawabkan Yang ini, awak kena ingat salt ni dia mesti belakang tu kena ada nitrate, kena ada sulfate, kena ada carbonate, kena ada Cl. Teacher tu tukar dengan soluble tadi. Apa? Tak nak, kita tak masuk ni. Garam dengan bukan garam dulu. Okay. And then lagi? NaOH ni garam tak? Bukanlah kan, sebab dia OH. NaOH, kat belakang dia OH. So senanglah tu dapat tahu dah kan. CuO pun bukan garam
Dia adalah base ni sebab CuO. And then dia bukan belakang dia sulfate nitrate dengan karbonat klorin. Kau tahu ke? Iodide of course bukan. Acid pun bukan. Yang selebih tu adalah garam lah. Bukan NaCl je. Banyak lagi contoh garam kan. Okey. Inilah dia yang kita nak pergi betul-betul. Alright, so boleh start dah kot walaupun lagi 10 minit. Boleh pergi sikit-sikit. Nanti minggu depan boleh sambung sikit. Lepas tu terus pergi kat 6.11 lah. Okey, tak jelas. Nak prepare salt. Sampai dah masanya nak kena hafal. Okey, yang ini mestilah korang dah ada cara kan. Macam mana nak hafal. Macam mana nak kenal pasti siapakah soluble salt, siapakah insoluble salt. Okay, kalau teacher benda yang sama je rasanya. Kan, kalau kita buat yang soluble pen semua gini. Kalau ujung-ujung kertas. Soluble, no, anak kan. Okay, ini nitrate, NO3 minus. Kalau yang ini ammonium, sodium, ni. Amonium, sodium dengan potasium. K ni adalah potasium. Semua soluble. Jumpa je diorang. Yang ini adalah cation kan. Hati-hatilah kalau sodium karbonat ke, sodium chloride ke, sodium sulfate ke, sodium nitrate ke, itu adalah soluble salt. Kalau sodium hydroxide, itu bukan salt. Kita ingatkan lagi kalau salt dia mesti ada hujung dia nitrate, sulfate, chloride dengan karbonat sebab dia datang daripada asid. Jenis-jenis asid. Mana ada asid yang akhir dia OH kan? Tak ada. Itu nak kenal salt dia lah. Sebab nanti kan orang kata sodium hydroxide. Kenapa sodium hydroxide? Kata sodium oxide pun orang kata soluble salt. Bukan. Oxide. Bukan. Bukan. Okay, and then yang ini pula chloride. So chloride ni sulfate. So sulfate ni semuanya soluble kecuali yang ni kan. PCB kan. Mesti dengar kan PCB. So P ni refer kepada PB, lead. Yang C ni adalah calcium. B adalah barium. Okay, macam mana teacher buat? Teacher buat gini je, suka PCB. Suka pergi PCB kan? Suka PCB. Ikutlah cara awak masing-masing. Suka PCB. Maknanya suka tu sulfate, PCB tu adalah insoluble. Sebab ini all sulfate semua soluble kecuali PCB. Suka PCB macam tu. Kalau chloride ni pula all chloride salt soluble kecuali PAH kan. Cuma teacher nak ingatkan P ni PB betul dah. A ni silver Ag. Ini. Ini ada mercury mercury adalah Hg. Tapi jarang kita jumpa kan. Tapi kena tahulah. So nak ingat dia Cik PAH kan. Cik PAH. So maknanya chloride PAH tu adalah insoluble in water. Sama kan? Korang pakai Cik PAH ke tak? Tak Krik. Korang pakai apa? Cik PAH je. Cik PAH je. Cik PAH je. Oh, cepat. Okey, cepat. Okey, carbonate salt sahaja yang dia lain sikit daripada orang, dia ambil anak saja. Anak saja yang soluble, yang lain tak soluble. Okey? And then anak ni pula kalau apa-apa yang ada anak mesti soluble lah. Anak karbonat ke, anak chloride ke, anak sulfate ke, anak nitrate ke mesti soluble. Karbonat ni hati-hati. Okey dah, terus pergi kat sini. Ini tak ada apa. Yang ni sempat ni. Okey, ada dua jenis salt yang kita tahu iaitu soluble salt dengan insoluble salt. Okey, so soluble salt tadi yang kita belajar tadilah anak kan. Okey, anak ni dia anak dengan nitrate ada kat sini. Anak ni dia hanya boleh pakai untuk menghasilkan soluble salt yang ada sodium chloride, sodium karbonat apa semua tu. Nak hasilkan sodium chloride ke, sodium potassium chloride ke, itu salt dia kan. Kita nak hasilkan salt yang itu, kita kena pakai titration. Sebab terlalu reaktif. So kita kena pakai solution lah. Bila pakai solution, kita ada solution ikut concentration kan. Sebab tu kita kata safe, selamat. Sebab bila pakai solution kita boleh pakai concentration lah. Pakai concentration yang cair lah kan biasanya. Untuk mengelakkan explosion tu berlaku. So itu adalah anak. Okay, soluble salt yang selain daripada anak ada 3. Yang ini teacher nak bagi contoh soalan.
teacher tak ingat lah, tapi form 5 tahun lepas kot teacher tandakan untuk kelas teacher Wani. Tak boleh jawab soalan tu, tapi memang tricky. Teacher bagi nanti Okay, acid dengan reactive metal. Reactive metal apa dia? Yang tu lah teacher bagi tahu mass tu kan. Okay, satu lagi acid dengan metal oxide. Ini apa-apa je lah selain daripada ammonia ni kan. Ammonium sodium dengan potassium. Satu lagi acid dengan metal carbonate. Itu sahaja jalan untuk dapatkan soluble salt. Cuba kita awal sini, nanti nak tengok macam mana korang buat soalan. Okay, ini sahaja cara untuk buat soluble salt. Yang ini dengan yang ini. And then yang bukan anak ada 3 sahaja. Okay, sekarang memang faham kan? Kita kena buat soalan. So selepas pada tu insoluble salt. Okay, dah belajar buat soluble salt. Daripada soluble salt ni kita boleh hasilkan insoluble salt. Apa syarat dia? Mestilah 2 solution iaitu soluble dengan soluble. Bila soluble dengan soluble dia akan hasilkan precipitate. Untuk dapatkan solution A dengan B, kita pakai dulu metode ini. So lepas pada tu kalau rasa nak keluarkan insoluble salt, so pakailah soluble salt yang kita dah hasilkan tu. Contohlah. Okay, gitulah. Okay, rasanya terus pergi kat part 3 tu lah. Ni benda yang sama lah. Okay, garam. Sama juga semalam. Ngekek budak tu. Teacher nak cakap Sophie-Feel. Apa tu? Properties untuk alkali tu Sophie kan? Sophie-Feel. Teacher sebut Sophie. Ngarut. Okay. Soluble salt, insoluble salt nanti tengok sendirilah. Practice lah. Okay, dan seterusnya. Ni adalah method dia kan. Ni tindak balas. Tindak balas dia boleh kan? Okay, yang ini practice. Kita buat 51 and then kita stop boleh? Kita stop, ni page berapa? 11. Yang lain-lain ni kita buat nanti insyaAllah. Boleh. Boleh. Okay, terus buat nombor. Teacher nak latihan 51 dengan 52. Selagi tak lengkap yang tu, tak nak. 53. Tak lengkap yang tu memang habis lambat lah. Yang ini A dengan D. Yang ini, yang 53 nak B dengan D. Cepat Zaimo. Dalam grup kan, cepat Zaimo. Itu senang je, nombor 1 tu. Teacher akan jawabkan C 51. Okay, cepat. Siapa dah ada jawapan terus je. Selamatkan kawan-kawan yang lain. Sebab tak seru nama ni. Zani nak jawab ke? Nombor 1A je, HNO3. Oh, nombor 1A jadi A. Okay, betul. HNO3. Okay. HNO3. Teacher yang D. D, okay, cepat. KOH tambah HCl. KOH tambah HCl. Betul. Sebab apa? Sebab nitrate. Bila kita tahu je salt dia, kita boleh teka dah asid dia apa. Nitrate. And then K ni bagilah apa-apa pun kan. Yang bukan salt yang bukan salt. Bagilah akali apa. Akali lah sebab dia akali kat sini kan. KOH. Betul lah yang ni kawan dia kata, kawan tadi cakap KCl. Kita tahu salt dia KCl, so dia mesti daripada HCl. K ni tu peluang K2O ke KOH ke boleh. Okay, lagi? Okay, yang C yang C. Kenapa teacher kata nak C ni? Sebabnya selalu buat yang lain-lain kan. Ammonium salt ni jarang. Ini, okay, yang ini kita tahulah Cl ni datang daripada HCl, betul. Yang ini mesti NH4 mesti datang daripada ammonia. Tetapi kena buat apa? Aqueous, kena tulis kat situ. Ataupun nak buat aqueous NH3. Aqueous kena ada. Yang ini selalu student salah. Sebab ammonia dia boleh exist as a gas and aqueous. So bila mana acid dengan yang ini, reaction acid dengan alkaline ni mesti dalam solution kan?
Mesti dalam solution. So kena tulis equals kat sini. Ni wajib ada state. Okay. Okay, 53. Siapakah gerangan yang nak menghabiskan cepat kelas ni? Cepat. B dengan D. Dapat apa? Cepatlah. Minit ke ni? Tak ada. Takut salah. Malus ke? Aduh. Tak ada ni? Okay. Cuba. Kan? Apa dia? Tak dengar. 53B. Okay, B. MGO plus S2. 2MgSO4 plus S2. Plus? S2. Yes, betul. Ni kita dah tahu kan? Apa nama dia? Salt dia. Sulfate. So daripada H2O. So since yang adalah tindak balas antara metal oxide, so sebab tu MgO. Tengok kat situ. Okay, D ada tak nak tolong? Tak balance pun tak apalah. Cepatlah, satu lagi ni. Mudah sangat ni. HNO3 teacher. Minta tolong je. Tapi kalau nak balance kan ni tolong tulis yang balance terus. 2 dengan tambah 3 H2O. Dah, ini yang balance 6 HNO3. Okay, thank you. Still lagi homework teacher tak bagi. Baik tak? Siapa yang doakan teacher malam-malam tu janganlah bagi. Baik. Laju Okay, thank you semua. Assalamualaikum, jumpa next week. Thank Bye. you, teacher. Thank you, Thank you, teacher. Cuba latihan tu. Teacher. Okay. Okay, thank you teacher. Alright.